Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang ke kelas santai online bersama saya, Cikgu Sarid Anjuran, e-Didik Malaysia. Dan untuk pagi ni, saya akan kongsikan berkaitan pembinaan sistem kehadiran guru dan murid berserta dengan suhu badan. Okey, saya akan tunjukkan sistem tersebut. Okey, ini adalah sistem kehadiran. Yang ni kehadiran murid saja. Kita akan buat custom, buat baru, jadikan ia sebagai sistem kehadiran guru dan murid bersama dengan data entry Google Form di mana kita akan ambil data nombor, yang ni nombor KP kan, kita akan tukar kepada My ID ataupun user ID. Tak semestinya kita menggunakan nombor KP dan suhu badan. Ada dua data yang kita perlu isi, sama ada oleh guru ataupun oleh murid. Dan data ni akan dihantar ke table. Okey, nombor IC ni kita akan tukar dan suhu badan. Contohnya suhu badan kita akan buat apa kita panggil conditional ataupun kita buat formula. Contohnya suhu badan yang bahaya warna apa? Suhu badan yang biasa warna apa? Dan suhu badan yang bahaya kita akan tukar, contohnya 40. Ni bahaya, dia akan berada di atas. Okey? Dan saya akan tunjukkan bagaimana kita nak gunakan My ID ni. Scan saja. Kena ada kad lah. Sama ada guru ataupun murid perlu dibekalkan kad masing-masing untuk di-scan pada data Google Form. Okey, bagaimana kita nak buat? Biasanya saya akan tunjuk make a copy. Tapi kali ini lain sebab kita akan buat daripada scratch, daripada kosong, supaya guru-guru yang mengikuti workshop pada pagi ini berpeluang untuk mendapatkan sijil penyertaan kelas online ini. Okey, saya akan buka tab baru. Okey, mula-mula kita kena sign in dululah Gmail. Dan perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena pergi ke bahagian Google App, klik dan cari Google Drive. Okey, Drive. Klik Drive. Kita akan create data entry menggunakan Google Form. Okey, klik New dan More, dia ada Google Form. Klik Google Form. Okey, yang ni kita tukar, untitled ni kita klik untuk kita masukkan nama. Contohnya IHD SMK Mulong PKBB. Okey. PKB. PKPB. Okey. Seterusnya, untitled question, kita nak soalan yang pertama ialah nombor ID untuk di-scan. Okey, nombor ID ni kita tak perlu ni. Pangkah je number. Tak perlu klik. Tak perlu masukkan formula-formula. Tick require. Okey, ataupun kita nak buat sini, sila scan kad anda. Okey, kita buat setting, description dan kita type lah, sila scan kad anda. Okey. Dan kita akan tambah yang kedua untuk suhu badan. Ni scan imbas less imbas. Takut tak faham lah. Okey, suhu badan kita duplicate. Klik duplicate dan kita type sini suhu badan anda. Okey, yang ni tak perlu kita buang. Ataupun kalau tak nak buang, biar dia auto, klik ni untick description. Tick untick, tak adalah description dia. Dan dia ada number is number. Kalau kita rasa tak nak pun, kita boleh buang je. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak dalam bentuk nombor, okey, tak ada masalah. Tinggalkan. Number is number. Okey, dah siap
Dan kita klik setting lah. Klik setting. Okey, yang ni kita untick restricted. Bila saya gunakan ID MOE ataupun ID EDD, dia kena untick. Klik untick. Dan presentation, kita klik. Kita masukkan data anda telah diterima. Terima kasihlah. Okey. Klik save. Dan untuk yang kali pertama ni, okey, yang IHD ni klik untitled klik, dia akan auto lah. Untuk yang pertama ni kita masukkan satu data dulu. Sebab bila satu sistem yang kita bina, kita kena ada satu sistem yang untuk kita tarik ke data ataupun ke sistem. Kalau tak, dia akan jadi error lah. Okey, kita klik preview. Masukkan satu data. Contohnya, scan. Saya buat M1 je lah. Okey, suhu badan contohnya 38.5. Dan saya klik submit. Okey, data anda telah diterima. Terima kasih. Okey, kita masuk semula ni, kita ambil responses. Klik responses dan klik spreadsheet. Kita create. Okey. Dan bawah ni dia ada create. Klik create. Maknanya kita telah ada satu sumber data untuk dihantar ke sistem. Dan kalau kita tengok sini, nama murid tak ada, kelas murid tak ada, ataupun nama guru, jawatan sebagai guru apa, guru akademik biasa ataupun pengetua dan sebagainya tak ada. Okey, yang tu saya akan tunjukkan selepas ini. Okey. Seterusnya, kita pergi bahagian My Drive, kita akan create satu folder. My Drive, create new folder dan kita namakan IHD SMK Mulong PKPB. PB. Okey, dan kita create. Okey. Dah ada. Ni dah ada ni. Kita klik, kita warnakan. Change color, contohnya warna hijau. Okey, dan form tadi form IHD. Saya refresh dulu. Okey, ini form dan responses ni kita akan masukkan dalam folder kita untuk memudahkan carian selepas ini. Kita klik sebelah kanan dan move to. Kita klik move to. Okey, My Drive, klik dan kita carilah sistem apa yang kita rename tadi. IHD. Okey, klik IHD dan kita move. Klik move. Satu, yang ni pun kita move juga untuk memudahkan kita lepas ni. Klik dan kita move juga. Move to, cari folder kita IHD. Okey, IHD. Klik dan move. Kalau tak nampak saya tutup dulu. Okey, klik move. Okey, semua berada dalam IHD SMK Mulong. Okey, double klik. Data untuk data entry dan responses telah ada. Sekarang kita akan create satu data maklumat berkaitan guru dan murid di sekolah kita. Okey, klik new, Google Sheet dan kita akan namakan dia sebagai maklumat murid guru ataupun maklumat warga lah. Maklumat warga SMK Mulong. Okey. Data yang kita perlu contohnya ID, nama dan sebagainya. Dan data tersebut kita boleh dapatkan daripada
Kalau data yang melibatkan murid, boleh dapatkan daripada penyelaras data. Contohnya, yang ni saya reka je. Sebab kita akan create barcode untuk setiap pengguna. Sama ada guru ataupun murid. Okey. Nombor ID, nama, tahap, nama kelas. Okey, data ni saya akan copy. Kalau untuk guru, dia ada status guru dan jawatan. Okey, data ni saya akan copy dan saya akan letakkan dalam sheet yang kosong tadi. Dah maklumat warga. Saya akan paste di bahagian ni. Paste special, value only. Okey, kita tunggu data masuk. Okey, data dah masuk. Jadi kita akan besarkan sedikit. Double klik untuk besarkan. Dan sini kita akan masukkan barcode untuk memudahkan. Kalau tak nak barcode pun tak apa. Barcode untuk setiap warga SMK Mulong. Bagaimana kita nak create barcode berdasarkan ID murid ataupun ID guru? Gunakan sedikit formula sama dengan pembuka kata. Nampak tak? Pembuka kata bintang ataupun nombor 8, bintang, pembuka kata dan kita nak data daripada nombor ID A2. ID yang pertama, M1. Kita klik. Kita buat dan pembuka kata bintang dan pembuka kata. Kita klik enter. Okey, dia telah baca data ni. Kita buat contoh Dan data ni untuk jadikan dia sebagai barcode, saya tarik sikit, kita kena tukar jenis tulisan. Tukar jenis tulisan, kita cari Libra barcode 39. Klik, dah jadi barcode lah. Dan kita boleh double klik. Okey, semua dah ada barcode untuk kita scan. Lepas ni saya tunjuk bagaimana kita nak scan. Dan kita boleh buat kad untuk murid. Contohnya, kita masukkanlah nama IC dan sebagainya untuk di print. Yang ni kita boleh hide. Okey, contohnya kita hide. Nama pun boleh hide sebenarnya. Sebab data yang kita perlukan ialah nombor ID dan barcode. Saya tarik sikit dan saya besarkan dia. Contohnya 24. Okey, dia ada semua dah ada barcode. Barcode ni dia akan baca ID dan dia akan beri nama murid bersama dengan nama kelas dan sebagainya lah. Okey. Selesai berkaitan maklumat warga sekolah bersama dengan barcode. Kalau nak print, kita klik sini, kita besarkan barcode ni, tarik kotak, besarkan. Dan barcode ni, kita akan highlight barcode dan kita bagi. Contohnya, nak besarkan lagi, letaklah contohnya 50. Enter. Kalau besar sangat, kita kecilkan sikit. Okey, barcode scanner dia akan baca ni. Buat alignment. Okey, scanner akan baca ni. Okey, lepas ni saya tunjuk bagaimana scanner baca. Okey, center. Okey, nama murid, ID dan barcode. Jadi yang kena print ialah dua ni lah. Ataupun yang ni pun saja boleh. Okey. Seterusnya, data dah siap. Nama sheet 1. Kita boleh rename contohnya maklumat. Boleh, tak ada masalah. Yang ni adalah maklumat warga SMK Mulong yang terdiri daripada murid dan guru. Ramai ni. Okey, seterusnya. Dalam folder ni dah masuk maklumat warga, kemudian responses daripada data entry.
Sekarang kita akan create system. Untuk create system, kita akan buka tab baru menggunakan Data Studio. Okey, saya pangkah ni dulu. Klik, klik, klik dan klik. Sebab data-data kita telah berada setempat dengan data entry, responses dan maklumat. Okey, kita akan buka data baru, tab baru. Klik new tab. Kemudian kita akan type lah Data Studio. Okey, type Data Studio dan kita klik enter. Seterusnya kita scroll ke bawah. Okey, scroll ke bawah dia ada Data Studio Product Overview. Kita klik. Klik pada Data Studio. Dan dia ada blank report. Nak buat yang baru, kita buat blank report. Klik blank report. Okey, kalaulah kita sebelum ni bukan pengguna, tak pernah guna, dia ada untuk kita verify lah. Contohnya, verify email dan sebagainya. Dan bagi kebenaran untuk allow Data Studio akses data yang kita akan connect nanti. Okey, kita pilih Google Sheet, klik Google Sheet dan data yang kita perlukan ialah dua ni, IHD SMK Mulong dan maklumat warga SMK Mulong. Okey, kita klik untitle balik, kita ambil maklumat dan IHD. Kita ambil satu je dulu. Okey, contohnya kita klik maklumat. Klik maklumat. Maklumat ni yang kita rename lah. Dalam spreadsheet tadi kita rename dan kita klik add. Dia ada button di bahagian bawah ni, add. Klik add. Okey, dah selesai. Kita tunggu dia close sendiri. Okey. Dan data yang masuk tadi adalah di sini. Okey, kita boleh drag. Mungkin lepas ni kita akan buat header dan sebagainya. Okey, kita drag tepi ni. Okey, sekarang ni data yang ada ni maklumat. Kita nak blend data ni dengan data yang kedua iaitu IHD SMK Mulong. Bagaimana kita nak buat? Okey, kita add lagi data. Untuk add data yang kedua, kita pergi bahagian resources. Klik resources, manage added data source. Klik dan sekarang ni kita ada satu data baru. Warga. Kita akan add a data source. Data yang kedua. Klik add dan kita masuk dalam Google Sheet. Kita klik. Data kedua ialah IHD. Klik. Dan di bawah ni dia ada button untuk add. Klik add. Okey, kalau selesai dia akan tutup sendirilah. Okey, dah masuk. Sekarang ni kita check. Edit, adakah masuk data? Nombor ID, suhu badan dalam bentuk number, timestamp dalam bentuk tarikh. Okey, klik done. Okey, warga, maklumat warga. Barcode dalam bentuk teks. Barcode ni adalah ID. Nama, kelas, nama ID dalam bentuk teks juga. Tahap dalam bentuk teks. Dan read count dalam bentuk number. Klik done. Itu untuk kita check. Klik done. Dan kita boleh close. Okey, dah selesai. Seterusnya, kita akan blend data maklumat murid dengan data responses. Dia ada button untuk blend data. Kalau kita tengok sini, data melibatkan maklumat sahaja. Tak ada data responses. Jadi kita akan blend lah. Klik blend data. Dan data yang pertama dah ada maklumat, kita akan tambah data baru untuk kita blend. Klik tambah. Dan dia ada IHD
SMK Mulong. Kita klik dan data yang kita nak blend ialah nombor ID yang pertama dan yang di sebelah ni ialah nombor ID. Di bahagian missing data, kita klik dan cari nombor ID. Kita klik nombor ID. Okey. Sekarang kita akan susun balik data apa yang ada dalam data yang telah di blend. Contohnya kita perlukan nama, dimension, kita klik dan add another ni kita nak lagi nama kelas. Klik nama kelas dan kita nak apa lagi? Naik atas, nama kelas, tahap. Klik tahap. Seterusnya, barcode tak perlu untuk kita scan saja. Nama kelas, tahap, nombor ID. Okey, ini adalah berkaitan maklumat. Okey, apa yang 1, 2, 3, 4. 1, yang ni tak nak. 1, 2, ni dah ada 4. Okey, dah selesai yang ni. Seterusnya, di bahagian ni, kita perlukan timestamp, nombor ID dah ada. Jadi kita klik dimension, kita nak suhu badan. Klik, cari suhu badan. Dan kita turun bawah, dia ada data range. Data range ni kita nak timestamp. Klik data range dan kita klik timestamp. Okay, semua data yang kita perlukan berada di bahagian ni. Dah masuklah untuk blend data yang pertama. Dan kita blend satu data sahaja, iaitu daripada maklumat dan responses. Okey, kita klik save. Klik save. Okey, dah siap. Dia tengah baca, jadi kita tariklah ni. Besarkan. Okey, apakah data yang kita nak paparkan dalam sistem? Okey, contohnya nombor ID tak perlu. Jadi di bahagian ni, kalau tak perlu kita boleh pangkah. Kalau perlu, biarkan. Contohnya kita buat QR code, murid dah tak ingat apa. Ataupun hilang dah kad yang kita berikan. Kita boleh cek balik apakah nombor QR code mereka. Okey, nama kelas, tahap, suhu badan, read count, tak perlu. Jadi kalau tak perlu record count, kita boleh pangkah sahaja. Klik pangkah record count. Okey, dah selesai. Okey, dan kita akan tarik sehingga kita buat anggaran satu kelas. Dan bila kita tarik ni, dah sini, yang bawah ni tak nampak. Jadi bagaimana kita nak buat supaya nampak? Nak tarik yang depan ni, kita nak masukkan maklumat dengan data entry dan sebagainya. Jadi kita pergi bahagian theme and layout. Klik dan di bahagian layout ni, klik layout. Dia ada ketinggian. Okey, ketinggian kita tambahlah. Contohnya kita nak 2100. Kita buat anggaran. Jadi dia akan bagi kepada kita ruangan bawah. Okey, 32. Biasanya kelas paling maksimum contohnya 40. Jadi kita buka sehingga 40. Tapi kalau cikgu kita ada 100, kena buka sehingga 100 lah. Sebabnya data ni adalah bersama dengan data guru kita. Okey, sekarang kalau kita tengok ada 0. 0 tak cantik lah. Jadi kita akan tukar 0 ni kepada no data ataupun kosong. Okey, untuk tukar no, kita naik atas. Klik table kita. Kita pergi bahagian style. Klik style dan turun bawah dia ada null ataupun missing data. Okey, missing data, show no. Okey, sama ada no data. Dia akan tambah di bahagian ni no data. Kalau tak nak, kita boleh tukar contohnya kosong. Dia akan keluar kosong. Ini bergantung pada data mana yang kita nak lihat pada paparan. Ini dash sahaja. Okey, ataupun blank. Tak ada apa-apa. Ini tak ada data lagi lah. Okey, selesai bahagian ni. Contohnya kita nak masukkan form kita lah.
Okey, di bahagian atas ni kita nak masukkan data entry. Jadi kita tarik dulu bawah sikit. Okey, dah bawah. Kita nak masukkan data entry. Jadi kita klik dalam folder kita, kita ambil data entry kita. Double klik data entry ni, Google Form. Kita ambil, kita klik preview. Okey, dah klik preview. Okey, ini adalah data entry IHD SMK Mulong PKPB. Nombor ID dan suhu badan. Kita ambil link atas ni. Klik dan kita akan copy. Klik copy. Kita akan masuk dalam sistem kita, Data Studio. Kita klik dan kita akan gunakan embed ataupun URL embed. Klik dan kita boleh tarik, drag dan lepas. Okey. Sekarang ni kita akan masukkan link ataupun pautan di sebelah kanan. Data, external, content, URL. Klik dan kita klik sebelah kanan untuk kita paste data kita. Klik paste. Okey, dah masuk data ni. Dan kalau data ni nak cantik, kita tariklah sampailah bawah. Yang ni kena tarik lagi. Okey. Tarik. Okey, sampai bawah. Okey, seterusnya kalau kita nak cantikkan data lagi, kita pergi bahagian style. Dan kita boleh buatlah. Contohnya nak border. Klik. Contohnya kita nak warna biru. Klik warna biru. Garisan. Contohnya 5. Dia tebal. Dan ketebalan tu kita nak macam mana? Dot, dash, double. Kita boleh pilih. Contohnya ini adalah dalam bentuk double. 2 garisan. Okey. Seterusnya kita nak letak ni tepi pun boleh. Nanti kita boleh buat. Contohnya sini adalah angka-angka. Jumlah murid, jumlah guru, jumlah murid yang lebih. Ataupun data dia menunjukkan suhu badan yang bahaya. Boleh. Okey, sekarang seterusnya yang ni kita nak cantikkan sikit. Jadi kita klik, pergi bahagian style. Tadi kita klik bahagian data entry. Sekarang ni kita klik bahagian table. Klik table dan pergi bahagian style. Klik style dan kita carilah. Contohnya kita nak header yang kelabu ni warna apa? Table color. Klik. Contohnya nak warna merah. Dia akan bertukarlah. Dan bila yang ni merah, warna tulisan dah tak nampak. Jadi kita tukar warna tulisan hitam ni kepada putih ataupun kuning yang lebih jelas. Okey, seterusnya tulisan. Kalau kita nak besar daripada 14 kepada berapa kita nak? Tukar je. Contohnya kepada 18. Okey, bila 18 suhu badan. Nampak tak cantik? Jadi kita boleh rename semula ni. Saya tunjuk yang rename ni bersama dengan yang ni lah. Lepas ni. Seterusnya, kita turun bawah lagi. Yang ni dah tukar. Yang bawah, garisan. Contohnya, garisan hitam. Okey. Dan kita nak warna apa? Contohnya, warna kuning. Berada depan. Dalam ni, warna apa? Kita boleh tukar. Contohnya, dalam warna putih. Okey. Ataupun dalam warna apa kita nak. Bergantung kepada kita lah. Warna biru dan sebagainya. Sama-sama warna biru. Okey. Dah selesai kita nak letak border. Ataupun garisan tepi. Kita klik. Buat semula style. Dan bawah ni dia ada untuk garisan. Okey. Klik untuk garisan. Contohnya kita nak warna, tadi warna biru. Kita ambil warna biru juga. Okey. Ketebalan 5. Nak dot juga. Solid tukar kepada double. Okey, dah siap. Cuba tengok. Oh, dah terlebih dah. Sini adalah nama sekolah dan sebagainya. Kalau dah terlebih, kita tambah lagi lah. Sebabnya, kita nak letakkan filter di bahagian sini. Dan kalau kita tengok, tak cukup sikit je lagi. Kita pergi bahagian theme and layout semula. Kita kena tambah ketinggian.
klik layout dan kita tambah ketinggian. Contohnya tadi 2100 kepada 2300. Okey, dah cantik. Okey, seterusnya kita nak ada background. Kalau tak sekarang ni kita berwarna putih. Untuk background kita naik atas, dia ada dalam theme and layout juga dia ada theme. Kita klik theme dan dia ada customize untuk color. Klik customize dan background warna putih ni kita boleh tukarlah kepada warna kuning, warna biru dan sebagainya mengikut kehendak kita lah. Okey, contohnya kita dah tukar, dah berkenan warna tu. Okey, kita klik pangkah. Sekarang ni kita nak beri arahan. Contohnya nak tengok kelas mana. Okey, kita akan guna filter control. Klik filter control, kita klik atas ni dan kita boleh besarkan dia. Okey, sekarang ni filter control dia baca blended data. Filter control tak perlu baca blended data. Kita baca pada maklumat warga SMK Mulong. Okey, kita klik blended data, kita tukar kepada maklumat. Okey, kita klik maklumat. Okey, kita nak base kepada contohnya tarikh. Jadi kita tukar nombor ID ni kepada tarikh. Bukan tarikh, kita nak base kepada, kalau tarikh kepada responses. Okey, saya delete dulu. Saya nak tukar kepada responses. Kalau responses di bahagian EHD. Okey, kita klik semula. Okey, saya besarkan sikit. Okey, ini kita nak bukan maklumat. Kalau kita nak lihat base kepada tarikh, kita kena tukarlah maklumat warga ni kepada EHD. Kita klik EHD dan timestamp. Okey, nombor ID ni kepada timestamp. Klik timestamp. Base kepada tarikh. Dan timestamp ni kita tukarlah, kita rename kepada tarikh. Okey, dia ada timestamp. Dalam dimension ni, kita klik pencil dan kita rename tarikh. Okey, dah rename tarikh. Dan kita nak cantikkan sedikit. Jadi kita pergi bahagian style lah. Klik style. Okey. Single select untuk memudahkan kita lah. Klik single select. Kemudian teks ni nak warna apa? Contohnya warna hitam. Ukuran size contohnya kita nak 18. Kalau kita nak tukar kepada jenis tulisan lain, bolehlah. Okey, saya tak nak tukar. Biarkan. Okey, seterusnya checkbox. Bila kita klik, dia warna apa? Contohnya dalam warna merah dan luar warna apa? Yang ni checkbox dalam. Klik, tak nampak. Nanti bila kita klik, barulah kita nampak. Okey, kemudian warna luar. Contohnya, kita nak warna apa? Okey, contohnya warna hijau. Klik, dah. Warna hijau dan tulisan warna hijau. Okey. Tulisan kalau warna hijau tak nampak tulisan, kita tukarlah tulisan yang hitam tadi kepada contohnya warna putih. Oh. Ni checkbox. Yang tu yang checkbox tulisan warna putih. Ni yang luar. Warna putih. Kalau tadi kita klik checkbox. Okey, saya klik view. Bila kita klik contohnya warna putih dan hijau ni, bila kita klik dia akan bertukar warna merah dan warna putih. Okey, warna biru dan warna tak jadi Tak apa, klik edit. Yang ni klik checkbox yang dalam. Start. Okey, checkbox background. Dia sepatutnya warna ni tukar ni hilda warna kuning contoh. Okey, kita klik view. Warna kuning. Okey. Edit balik. Sekarang kita nak maklumat apa lagi berkaitan kelas. Jadi kita ambil lah filter control. Kita nak yang kelas pula. Okey, letak tepi dia. Samakan.
Okey. Dan yang ni kita tukar EHD. Dah EHD tak perlu tukarlah. Dia ni kita nak maklumat nama kelas. Nama kelas bukan dalam EHD dalam maklumat murid juga. Jadi kalau yang sama kita delete ni dulu, kita copy paste je. Yang ni Ctrl C, Ctrl V. Okey, kita tarik, letakkan tepi. Kita cuma copy paste. Tukar. Contohnya dimension, tarikh kepada klik kepada nama kelas. Oh, nama kelas tak ada saya dah tukar ni. Delete. Saya ambil semula, klik. Dan yang ni kita nak bukan suhu badan nama kelas. Maklumat warga. Okey, maklumat warga dan kita nak nombor ID ni kepada nama kelas ataupun tahap. Boleh. Contohnya tahap dulu. Kita klik tahap. Okey, dan kita kena buat macam tadi juga. Style dan sebagainya untuk tahap. Kalau senang, nak senang, kita buat shortcut lah. Okey, tapi saya tak nak tunjuk shortcut lagi. Okey, contohnya, yang ni kita betulkan. Biar cantik. Tahap, pergi bahagian style. Macam tadi lah. Style, single. Yang ni kita nak warnakan kuning tadi kan. Kita pilih warna kuning kat dalam. Kemudian di bahagian luar, contohnya warna hijau. Bukan hijau tu dah. Saya tak ingat warna hijau mana. Tengok yang ni. Yang ni warnanya hijau mana ni? Yang ketiga. 1, 2, 3. Okey, kita klik semula dalam ni. Nak suruh samalah konon-konon. Okey. Yang ni klik. Dia yang ketiga. Kita yang keempat. Yang ketiga barulah sama. Dan kita nak warna putih tulisan. Okey, atas ni untuk tulisan. Tukar warna putih. Dan kita nak saiz dia 18. Okey. Tahap, tarikh, tambah lagi. Ctrl C, Ctrl V. Kita nak tengok base kepada contohnya nama kelas. Tukar tahap ni kepada nama kelas. Klik nama kelas. Okey, jadi bila kita klik view, kita boleh buat carian mengikut tahap, mengikut tarikh, tahap 1, 2, 3 ataupun guru dan nama kelas. Kelas apa? Okey. Seterusnya, ni dah selesai dah. Cuma kalau kita nak cantik, kita arrange elok-elok lah ni. Contohnya, tarik sikit. Tak semestinya rapat sangat. Okey. Okey, contoh nanti boleh buat sendirilah. Okey, sekarang ni contohnya kita nak masukkan formula. Kalau lebih daripada 37.5 merah. Kurang daripada tu warna biasa. Contohnya biru ataupun hijau. Jadi kita klik dalam table ni. Klik table. Dan kita pergi bahagian style. Klik style. Dan kita di bahagian conditional formatting kita add, tambah. Klik tambah. Okey, single color. Format rule. Kita klik format rule. Kita nak berkaitan suhu badan anda. Klik. Dan select conditional. Klik. Kita ambil greater than equal to. Klik. Okey. Kita nak yang bahaya ni contohnya 37. Kita type lah. 37 perpuluhan berapa yang bahaya? Perpuluhan 6 contoh. Dan ke atas bahaya. Dan entire row ni kita tukar kepada suhu badan. Kita tak nak semua warna merah. Kita nak yang suhu badan sahaja warna merah. Okey, kita klik dan pilihlah warna merah contoh. Klik dan kita save. Okey, dia akan jadi warna merah lah. Tapi kalau kita nak tulisan ni warna putih, kita
edit balik lah. Contohnya klik edit, pensel. Kita nak tulisan warna putih kan. Klik pensel lagi, turun bawah, tulisan. Klik tulisan, kita pilihlah warna putih. Dan kita klik save. Okey. Dia dah jadi warna putih. Dan untuk data-data selepas ini, contohnya yang kurang daripada 37.5 ke bawah. Okey, kita klik add. Add. Tambah lagi. Fill. Berdasarkan suhu badan anda. Select conditional. Dan kita cari less than or equal to. Tadi greater. Ini less than. Klik. Sekarang ni kita masukkan contohnya 37.5. Okey. Entire row tukar kepada suhu badan sahaja. Dan kita nak yang ni warna biru. Contohnya warna biru ni. Okey. Warna biru ni dan kita klik save. Okey, data tak ada lagi jadi tak nampaklah. Saya akan tunjukkan contohnya M2. Kita klik view. Saya akan masukkan contohnya saya tak nak guna barcode lagi. M2 di mana suhu badan dia 37.4. Bila kita klik submit, saya refresh dulu sebab data ni auto update dalam tempoh 15 minit. Bila saya refresh, dia akan terus masuk. Okey, contohnya yang M2 tadi 37.4 dia warna biru lah sebabnya tak bahaya. Yang 37.6 ke atas maknanya perlu mendapatkan rawatan. Okey, seterusnya kalau kita tengok tulisan ni kecil, kita boleh besarkanlah ataupun kita nak centerkan dia. Klik edit balik. Kita nak center tulisan ni, klik dan dia ada bahagian style. Klik style. Okey, turun bawah. Okey, nak center dia akan ada di sini dah. Dimension, kita klik. Nombor ID dah center. Ataupun nama. Nama cantik tak center lah. Ke kiri. Nama kelas, kita nak center. Klik. Nama kelas. Tahap. Klik tahap. Dan suhu badan pun kita nak center. Bila kita klik center, suhu badan dia ada titik-titik. Sebabnya dia ada anda. Tak muat. Jadi kita boleh tukar. Klik data. Dan kita cari nama suhu badan. Okey, kita boleh shortkan dia. Klik pensel. Kita buat suhu badan. Tak perlu anda. Okey, suhu badan saja. Jadi cantiklah. Okey, seterusnya kita nak dah siap ni, kita nak ada atas ni berkaitan maklumat jumlah guru, jumlah murid dan sebagainya. Okey, untuk maklumat tersebut kita akan gunakan add chart, klik dan kita ambil total. Kita klik total dan kita klik contohnya di bahagian ni kita nak letakkan maklumat. Ataupun bawah sikit kita boleh buat nota. Okey, kita klik dan kita drag. Okey, dah drag. Sekarang ni dia data blended. Okey, kita akan tukar kepada blended data ni kepada contohnya maklumat warga SMK Mulong. Kita klik. Okey, dan kita nak maklumat ni melibatkan guru sahaja. Contohnya kita klik ni dan kita type jumlah guru. Okey, jumlah guru dah selesai dan jumlah ni dia bersama dengan murid. Bagaimana kita nak tolak jumlah murid? Okey, kita klik dan kita pergi bahagian data, turun bawah. Dia ada add filter. Okey, jadi kita akan filter buang jumlah murid. Klik add filter. Kita buat exclude. Klik exclude. Select field. Kita nak tahap. Klik tahap. Ataupun kita nak yang guru sahaja.
include. Include. Select field. Tahap di mana nama dia guru. Klik tahap. Dan select conditional. Content. Klik content. Ni guru. Okey, kenapa guru? Okey, dalam ni maklumat. Saya akan tunjuk balik. Okey. Saya buka. Tahap ni tingkatan. Tahap tingkatan. Dan bawah ni dia ada berkaitan maklumat status guru. Bawah lagi. Ni guru. Jadi kita nak guru saja yang muncul. Klik save. Okey. Tinggallah 39. Di mana kita buang yang murid. Okey. Start. Klik start. Dan kita nak cantikkan. Kita kliklah contohnya. Besar tulisan. Klik. Center. Kita boleh center. Dan kita nak warna apa? Turun bawah. Jenis tulisan. Boleh tukar. Tak ada masalah. Okay, background color. Contohnya kita nak warna biru. Dan kita boleh bermain dengan ya. Contohnya. Okay. Dah selesai. Sekarang ni kita nak masukkan contohnya kotak. Turun bahagian bawah ni. Ada bahagian untuk kotak. Contohnya warna biru pekat. Ketebalan. Contohnya 5. Dan yang ni kita nak gunakan dot. Okey, dot. Contoh. Kalau kita nak guna dot lah. Guna double pun boleh. Bergantung pada kita. Okey, seterusnya kita tambah lagi jumlah murid. Add chart. Okey, murid pula total. Kita klik. Dan kita drag. Biar sama. Okey. Nombor ID kita tukar. Klik. Dan maklumat. Maklumat ni kita ambil maklumat warga SMK Mulong dah betul. Cuma nombor ID ni kita tukarlah kepada tahap. Klik. Contohnya kita ambil tahap. Mana kita nak mengukur. Ataupun mana-mana boleh sebenarnya. Tahap 7. Ada tahap 7 ya. Kita ambil je nama. Nama dia akan bagi semua 895. Dan macam tadi juga, kita nak buang yang guru pula. Kita pergi bahagian bawah ni. Add filter. Dan kita create filter untuk yang ni. Create filter. Yang ni kita nak exclude guru. Tadi kita include guru. Klik exclude. Exclude. Select field. Tahap. Kalau kita nak yang include murid saja, susah sebabnya untuk murid, dia banyak tingkatan 1, 2. Kecuali kalau kita buat status ni, murid. Ataupun tingkatan saja. Dia ada banyak tingkatan 3. Ataupun kalau kita nak guna juga yang tingkatan, menggunakan include, boleh. Saya tukar exclude ni, saya nak include juga. Klik include, tahap. Betul, tahap. Dan yang ni kita kena tukar. Klik, tadi kita buat content. Kita akan tukar kepada start which. Klik start which. Dan kita akan ambil tingkatan. Ni start dengan tingkatan. Kalau ambil tingkatan 3, tingkatan 2 tak masuk. Tingkatan 1 tak masuk. Jadi kita ambil tingkatan sahaja. Okay. Masuk dalam data, sistem kita. Kita type. Tingkatan. Start bermula dengan tingkatan, dia akan masuk. Klik save. Okey, 856. Dia tolak jumlah guru. Dan kita klik style. Kemudian macam tadilah kita cantikkanlah. Contohnya letak tengah. Masukkan background. Dan nama ni kita tukar. Bahagian data. Nama. Kita tukar. Nama ni. Klik nama dan kita masukkan jumlah murid.
Okey, dah selesai. Jumlah murid 856, jumlah guru 39. Kita nak buat atas ni jumlah keseluruhan. Okey, kita letak bawah sikit. Dan kalau kita nak cantik, yang ni dah warna, yang ni kita buat sama je lah. Buang dulu yang garisan dia. Okey, yang ni saya tak nak. Kalau tak lambat nanti cikgu boleh buat sendirilah ni. Okey, jumlah keseluruhan. Saya terlupa. Klik tambah. Total count. Okey. Yang ni jumlah keseluruhan. Okey, kita tukar. Contohnya, yang ni kita nak base kepada nama. Klik nama, boleh, tak ada masalah. Okey, setting. Rename. Klik. Jumlah warga. Kita boleh rename je. Jumlah warga. SMK. Mulong. Lah, sampai bawah dah. Okey, jumlah warga sudahlah. Ataupun SMKM. Kalau tak, sampai tepi ni. Okey. Jumlah warga dan macam tadilah. Style. Kemudian center. Bagi background. Warna biru. Okey. Seterusnya. Kalau nak cantik, kita center dia. Seterusnya mungkin kita nak lagi jumlah murid tingkatan 1, jumlah murid tingkatan 2, 4, 5 dan sebagainya. Mengikut cara tadilah. Total. Okey, dan yang terakhir kita nak tahu jumlah murid yang suhu badannya sangat-sangat bahaya. Iaitu 37.6 dan ke atas. Okey, kita akan buat total. Klik. Jumlah. Klik. Dan kita tambah di bahagian atas ni. Yang ni lebih kepada jumlah murid yang dalam keadaan bahaya dan memerlukan rawatan. Klik record account ni, kita pergi bahagian bukan jumlah warga. Kita nak yang IHD ni. Klik IHD. Okey, record account 2. Kita nak data dia. Data suhu badan. Jadi timestamp, record metrik, kita pergi bahagian data range. Kita klik timestamp dan yang ni bukan timestamp, metrik. Klik metrik dan kita ambil suhu badan. Suhu badan anda, klik. Okey, ni dia combine. Okey, combine, jadi kita kena tukar sum kepada average ataupun count. Okey, ada 2. Sekarang ni kita nak tukar. Tadi kita buat apa? Count 2. Kita nak yang lebih daripada 37.6. Jadi kita turun bawah lagi. Add filter. Kita klik add filter. Dan kita create a filter. Klik. Include. Kita klik include. Dan kita tukar. Kita tak nak yang bawah daripada 37.6. .5. Exclude. Exclude. Select field. Suhu badan anda. Klik. Select conditional. Ni kita ambil less than or equal. Klik. Kita nak yang 37.5. 27 tu. 37.5. Maknanya normal lagi. 37.6 tu yang bahaya. Dia akan tunjukkan berapa. Kita klik save. Okey, tinggal seorang sahaja yang berbahaya. Dan kita pergi klik style. Betulkan yang tadilah untuk cantikkan. Okey. Dan suhu badan ni kita tukar kepada jumlah murid bahaya. Klik data. Suhu badan.
Tekan setting dan kita type lah. Perlukan rawatan. Ni adalah jumlah murid yang perlukan rawatan. Okey, saya akan masukkan murid yang ketiga di mana kita nak data ni catch up lah. Sebab kita akan masuk contohnya 40 darjah Celsius suhu dia. Sebelum tu kita nak cantikkan dulu style. Okey, turun bawah, cantikkan sedikit. Center dah. Okey. Seterusnya, saya akan masukkan lagi data view, submit another, dan yang ni M3. Di mana suhu dia sangat tinggi, 44.1. Bila kita klik submit, saya refresh data ataupun auto data refresh 15 minit. Saya refresh dulu dan kita tengok sini, suhu badan murid sekarang ada 2 yang bahaya dan perlu rawatan ialah 2 orang. Okey, seterusnya, ni data ni kita masukkanlah nama sekolah. Contohnya, kita klik edit. Kita ambil A untuk nama sekolah. Masukkan je. Contohnya, Sekolah Menengah Mulong, Kota Baru, Kelantan. Ataupun Kelantan tak nak. Okey, tak apa. Okey, dan kita highlight lah. Besarkan dia 14 kepada 40. Nak besar lagi 60. Dan kita center. Warna kita boleh tukar-tukar lah. Okey. Okey, dan kita boleh masukkan contohnya lencana dan sebagainya lah. Okey, kalau kita nak cantik lagi, kita nak ada kotak dan sebagainya, kita ambil je. Contohnya ada shape, klik shape, rectangle, kita klik. Contohnya kita nak buat kotak. Okey, kita klik sini. Boleh buat kotak untuk nak lebih cantik. Okey, kotak ni tarik sampai bawah. Tarik lagi. Okey, tarik lagi kotak ni sampai bawah. Okey, dan kita nampak dia macam terlindung sebab dia ada warna. Klik warna dan ambil transparent. Dan kita boleh bagi kotak garisan. Contohnya nak warna hitam. Klik warna hitam. Nombor 1, 5, ukuran saiz, solid kepada double. Nampak perbezaan. Dan yang ni kita akan letakkan di bahagian belakang. Klik sebelah kanan. Dia ada order send to back. Klik. Okey, bila kita preview, dia ada lebih menarik lah. Ada border dan sebagainya. Siap dengan analitik. Ni kita boleh masukkan tingkatan 2, 3, 4. Boleh masukkan jumlah lah. Dan yang paling penting, berapakah jumlah murid yang perlukan rawatan. Okey, submit another. Okey, seterusnya. Kita nak untitled ni, kita edit lah. Contohnya, klik edit. Untitled, kita tukar kepada contohnya IHD SMK Mulong. Dan bagaimana kita nak hantar kepada guru dan murid kita? Kita kena share lah. Klik share. Okey, kita tunggu. Okey, dia ada ni change. Kalau tak restricted, kita klik change. Okey, kita klik untuk anyone with the link. Kita klik can view dan kita klik done. Copy link, klik done. Okey, kita akan buat short URL gg.gg. Enter. Dan kita akan paste lah. Paste yang panjang ni. Panjang ni kalau nak ingat susah. Kita tick customize link dan kita buatlah IHD SMK Mulong. Okey, IHD SMK Mulong, klik short URL. Okey, yang ni kita akan berikan kepada guru dan murid kita. Dan kalau kita sendiri tak ingat, kita letaklah di bahagian ni. Contohnya kita letak sini A
Contohnya kita letak sini. Untuk short URL tadi, kita paste. Okey, nak besarkan nombor 14 ni kita tukar kepada 18 contoh. Okey, dah siap. Lencana dan sebagainya saya akan tunjukkan lepas ni lah. Ataupun tak perlukan lencana pun tak apa. Okey, ini adalah contoh sistem yang telah siap boleh digunakan. Baik, untuk peserta bengkel, pada akhir video ni dan nak habis ni, saya akan sertakan borang pendaftaran anda. Dan anda tak boleh lihat di YouTube. Di YouTube tak ada borang pendaftaran. Anda perlu masuk dalam app Puzzle. Tonton dalam app Puzzle tajuk pembinaan sistem e-hadir dan isi borang pendaftaran. Barulah anda akan mendapat sijil kehadiran bengkel ataupun workshop ataupun kelas online berkaitan pembinaan sistem e-hadir ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.